Statistik peningkatan isu penyalahgunaan bahan terus meningkat secara global di serata dunia dan keadaan ini semakin serius dari tahun ke tahun. Begitu juga keadaannya di Malaysia di mana kes penyalahgunaan bahan menunjukkan peningkatan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, seramai 142,000 orang terbabit dalam penyalahgunaan dan penagihan dadah pada tahun lalu. Ekoran daripada peningkatan penagihan dadah menyebabkan terdapat pelbagai rawatan yang diperkenalkan dan dijalankan di pusat-pusat pemulihan, walaupun pihak-pihak agensi anti dadah berdepan pelbagai cabaran dalam membantu pemulihan penagihan yang berlaku di negara kita. Tujuan saya menjalankan sesi temu bual ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang penyalahgunaan dadah dalam kalangan penagih di sebuah organisasi yang dipilih. Saya dan ahli kumpulan telah memilih organisasi di Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK daerah Kota Star dan Pokok Senah terhadap salah seorang ketua pegawai iaitu Encik Hafizi bin Yahya. Berdasarkan latar belakang Encik Hafizi bin Yahya, beliau merupakan seorang ketua pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan daerah Kota Star dan Pokok Senah yang berusia 32 tahun dan telah berkhidmat selama 8 tahun di organisasi tersebut. Beliau telah mendapat pendidikan dalam ijazah sarjana muda sains di salah sebuah universiti tempatan iaitu Universiti Malaysia Terengganu. Antara ciri-ciri kepribadian beliau merupakan seorang yang tegas dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Model rawatan yang digunakan di Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK daerah Kota Star dan Pokok Senah ialah modul psikososial dan modul Isra'. Berdasarkan modul psikososial, perkara yang ditekankan dalam modul ini ialah pematuhan dan daya tahan diri dalam kalangan penagih untuk terus bertahan dalam proses menerima rawatan yang dijalankan di organisasi tersebut. Berdasarkan kajian mendapati bahawa golongan ini akan terus kekal dalam pengaruh dadah tanpa penggunaan ubat perangsang dalam jangka masa yang panjang. Berdasarkan modul yang kedua iaitu modul Isra'. Dalam modul ini menekankan bahawa aktiviti dan program yang dijalankan untuk membentuk kerohanian dalam diri penagih. Berdasarkan modul ini didapati bahawa modul ini dapat membentuk semangat dan jati diri dalam diri penagih setelah mereka dibebaskan daripada tahanan. Kesesuaian sesuatu model amat penting dan perlu dititikberatkan oleh seorang pegawai psikologi dan kaunselor untuk mengendalikan isu-isu penagihan ini. Hal ini kerana setiap daripada model itu memberikan kesan yang efektif untuk menangani masalah-masalah penagihan dadah. Antara kesesuaian model yang dapat digunakan yang pertama sekali adalah dinilai melalui keparahan ketagihan ataupun tahap kebergantungan penagih terhadap dadah tersebut. Yang kedua adalah dibuat menerusi penilaian terhadap tempoh keterlibatan klien dengan dadah. Dan yang ketiga iaitu kesesuaian model dapat dilihat melalui penilaian terhadap kewujudan kelompok sokongan bantu. Secara ringkasnya, kesesuaian model digunakan dengan melihat kepada permasalahan penagih tersebut supaya kesan yang diperoleh berkesan dan komprehensif. Keberkesanan model rawatan ini dapat dilihat menerusi kesan yang dialami oleh klien selepas dia menjalani sesuatu rawatan yang telah dijalankan oleh para pegawai. Dan menurut Tuan Hafizi iaitu pegawai daripada AADK Kota Star, Kedah, beliau berpendapat bahawa dia tidak dapat menyatakan jenis-jenis model rawatan yang paling berkesan kerana setiap model rawatan itu dia bertindak dan mempunyai kesan keberkesanan yang berbeza. Ini dikatakan demikian kerana sekiranya wujud keselarasan antara penggunaan sesuatu model ke atas seseorang klien tersebut dan masalah yang dihadapi oleh penagih, maka akan wujudlah keberkesanan yang baik. Contohnya, sekiranya penagih itu menagih disebabkan kerjayanya, maka kaunselor digalakkan untuk merawat klien tersebut dengan menggunakan pakai model psikososial di mana model tersebut dia bersesuaian
ke atas masalah yang dihadapi oleh klien, dan model psikososial ini juga dia menekankan aspek kerjaya. Kesanan sesuatu rawatan itu dapat dilihat apabila klien tersebut mula sedar dan tahu serta mampu berfikir secara waras akan tindakan yang bakal dibuat sekiranya ia berkaitan dengan kerjayanya. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai cabaran atau kekangan yang terpaksa dilalui oleh pegawai AADK tersebut. Pegawai pemulihan yang kumpulan kami temu bual mengalami cabaran ketika melaksanakan model rawatan. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua bekas penagih dadah mempunyai kemudahan, gadget atau aplikasi yang canggih untuk terus berhubung dengan pegawai AADK yang berdekatan. Malah bukan itu sahaja, prosedur atau SOP yang ditetapkan juga agak ketat, terutamanya bagi kawasan zon merah. Mereka tidak dapat hadir ke AADK disebabkan oleh arahan PKP yang agak ketat pada 3 bulan yang pertama. Oleh itu, mereka terputus input, sokongan dan cadangan ketika dalam tempoh pemantauan untuk jangka masa yang panjang. Hal ini juga secara tidak langsung akan menyebabkan mereka cenderung untuk relapse atau kembali menagih dadah semula. Cabaran kedua yang dialami oleh pihak AADK sendiri adalah kebanyakan klien mempunyai masalah kewangan dan terdiri daripada mereka yang bekerja harian seperti nelayan, buruh binaan dan sebagainya. Mereka mengalami kekalan masa apabila diminta hadir ke AADK atau hospital untuk menerima rawatan. Cabaran yang ketiga ialah stigma masyarakat. Mereka yang pernah mempunyai rekod penyalahgunaan dadah sukar untuk mendapat pekerjaan dalam bidang-bidang tertentu. Disebabkan perkara ini, mereka dipandang serong oleh majikan atau masyarakat. Malah mereka juga tidak diterima oleh masyarakat kerana pernah terlibat dengan jenayah rekod yang melampau sebelum ini. Hal ini menyebabkan mereka mudah berputus asa dan kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan persepsi tentang rawatan yang sedia ada. Mengikut persepsi Tuan Hafizi, program yang sedia ada dijalankan sekarang sangat membantu kerana organisasi ini juga mengadakan pengiktirafan. Setiap program yang dilakukan bukan dilakukan secara seronok, tetapi ianya berasaskan kajian yang mempunyai bukti asas yang kukuh. Seterusnya, menurut Tuan Hafizi sendiri, rawatan pemulihan yang paling berkesan digunakan di pusat pemulihan ini adalah kaedah relapse prevention. Relapse prevention ini bermaksud mencegah penagih dadah daripada kembali semula kepada pengambilan dadah. Tuan Hafizi juga mengatakan kaedah relapse prevention ini adalah dengan memberikan kemahiran untuk mengelakkan penagih jatuh kembali kerana ianya berada di bawah satu modul yang besar. Modul ini mengandungi kekeluargaan, iaitu mendapat sokongan daripada ahli keluarga. Ianya merupakan panduan kepada penagih bagaimana untuk menguatkan diri mereka dan mengelakkan diri mereka daripada kembali ke tempat yang lama. Cadangan penambahbaikan oleh organisasi Encik Hafizi ialah melibatkan kerjasama daripada pihak GLC. GLC merupakan singkatan Government Link Company atau syarikat-syarikat milik kerajaan. GLC mempunyai objektif komersial yang prima dan kepentingannya dikawal secara langsung oleh Kerajaan Malaysia. GLC ini boleh membantu dalam memberi sumbangan dari segi kewangan terhadap perbelanjaan program pencegahan dan pemulihan isu dadah yang dijalankan seiring peningkatan penagih dadah dari semasa ke semasa yang memerlukan kos rawatan pemulihan yang tinggi. GLC sangat penting dalam kerjasama dengan pihak agensi anti dadah kebangsaan dalam memastikan bekas penagih dadah tidak kembali semula menagih dadah. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alisha binti Zailan. Saya akan membentangkan mengenai cadangan penambahbaikan dan harapan atas cabaran. Encik Hafizi mengatakan bahawa pada masa akan datang, organisasi beliau ingin melibatkan peranan pihak komuniti. Pihak komuniti seharusnya melibatkan diri secara aktif membantu pihak atasan menjadikan setiap program pemulihan dan pencegahan dadah. Persekitaran komuniti yang baik akan menjamin kehidupan setiap individu apabila masyarakat saling mengambil berat mengenai isu dadah ini. Harapan Encik Hafizi kepada golongan beliau ialah melakukan sesuatu perkara yang boleh mencabar diri sendiri, mempunyai harga diri yang tinggi dan mempunyai marah diri. Yang kedua, menggunakan masa peluang dengan melakukan aktiviti fizikal yang menyihatkan. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada bergaul dengan rakan sebaya atau pasangan yang boleh memberi pengaruh buruk kepada diri sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Kesimpulannya, hasil daripada temuduga bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan, kami mendapati banyak ilmu baru yang dapat dipraktikkan sebagai seorang kaunselor. Penyalahgunaan dadah sememangnya memberikan kesan yang buruk bukan sahaja ke atas individu tetapi juga ke atas masyarakat, keluarga, negara dan agama. Malah penyalahgunaan dadah ini boleh memberikan kesan yang buruk seperti halusinasi dan menjejaskan fungsi saraf. Oleh hal yang demikian, pelbagai pihak yang terbabit seperti keluarga, masyarakat, AADK perlu menangani masalah ini dan membanteras masalah penyalahgunaan dadah daripada semakin meningkat.